Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Nak ke mana hari ini? Jom kita lihat sejarah Kajang, Selangor dan juga UKM. Perkisahan sejarah ini jarang diceritakan. Jangan tak tahu, demi Kajang, orang asli berkorban. Sejarah Kajang dan asal-usul Kajang yang berdasarkan sumber lisan Perpustakaan UKM terpapar pada 2 plak sejarah di Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi, bersebelahan dengan Redup Rimba Corner. Jom kita lihat. Kajang mula diduduki oleh orang asli pada kurun ke-18. Pada masa itu, penempatan itu tidak dinamakan Kajang. Ketika Perang Saudara di Selangor, sebahagian penduduk dari Kelang telah lari dan menjumpai kawasan yang didiami oleh orang asli yang sesuai dijadikan penempatan. Kebanyakan dari mereka yang lari ialah orang Mendaling, Rawa dan Minangkabau. Oleh kerana terlalu ramai orang yang berhijrah, maka sebahagian dari orang asli telah berpindah ke kawasan pendalaman. Ada sumber lain mengatakan Kajang telah dibuka oleh Encik Lili yang berasal dari Riau pada tahun 1776. Encik Lili telah dilantik Sultan menjadi Datuk Bandar Kajang. Yang second cicah sama mencicah, kalau banyak samalah melapar. Plak yang kedua berhampiran pula menceritakan tentang asal-usul Kajang. Batin Bercengai Besi merupakan seorang pembesar di Sungai Ujung. Baginda mempunyai seorang anak gadis yang amat cantik. Namun begitu, puteri tersebut merupakan anak angkat yang ditemui di Kampung Buluh Betung di Ulu Kelang. Kecantikannya telah memikat hati Sultan, lalu Baginda mengarah puteri Mayang Selinda dipersembahkan kepada Baginda. Oleh kerana Sultan begitu gembira, Baginda telah menghadiahkan pakaian dan lembing kepada rombongan Batin Bercengai Besi yang hendak berangkat pulang. Mereka pun pulang menaiki sampan melalui Sungai Langat. Selepas 2 hari perjalanan, mereka pun berhenti di suatu kawasan. Setelah berehat semalaman, mereka mendapati tempat itu sesuai untuk dijadikan kawasan penempatan. Mereka pun mendirikan pondok-pondok beratapkan mengkuang hutan, iaitu Kajang. Maka dari itulah Kajang mendapat namanya.
Kalau banyak samalah melapar. Jom kita ke UKM pula untuk telusuri satu lagi sejarah orang asli. Bangi Pesat membangun dan digelar sebagai Bandar Ilmu pada tahun 2008. Antara institusi utama di Bangi ialah Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Tidak ramai yang tahu, lokasi UKM dibina asalnya tempat tinggal suku kaum Temuan. Suku kaum Temuan merupakan salah satu kaum terbesar dalam kelompok orang asli di Malaysia. Bahasa, adat serta kehidupan orang Temuan mirip dengan orang Melayu. Suku kaum Temuan tersebut dipindahkan pada tahun 1974 bagi membolehkan pembinaan kampus baru UKM dimulakan. Sebagai penghormatan, sebatang jalan di UKM dinamakan Jalan Temuan. Jalan Temuan ini terletak berhampiran Pusat Citra Universiti dan bangunan prasarana UKM. Sebagai rakyat Malaysia, pastinya kita berbangga melihat UKM kini menyerlah sebagai universiti ternama dengan gunungan bakti untuk rakyat dan negara, malah dunia. Selepas ini, kita akan ke Kampung Sungai Buah pula, sekitar 9 km dari sini, untuk kita ziarahi tempat orang asli Temuan dipindahkan.
second cicah sama mencicah. Kalau banyak samalah melapar. Ea, 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 ea. Kerja yang berat dipikul sama dipikul, yang ringan jeng-jeng sama ditak jeng-jeng. Faham buat baik, kenyang baik. Tegawang tuhi, nengkar jangan nengkar. Ea, 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 ea. Mana yang kurang jangan dihina jangan, kesedih hati simpan jangan simpan. Nasihat tuhi dengar kita dengar. Yang jehet bawai jangan bawai. Ea, 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 ea. Buat baik berfaedah biar berfaedah, yang nyap elok sekali jangan sekali. Tapi muyang ingat, anak cucu lalu, anak tumpang malu. Ea, 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 ea. Nyanyi lagu dulu, uang dulu, nama diberi balai hentak balai. Uang jauh jemput datang berjemput. Kami yang dekat ramailah meramai. Ea, 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 Assalamualaikum, saya Rosli bin Tumbuk, berasal daripada kampung orang asli Sungai Buah, Tingkis Selangor. Saya berusia dalam 53 tahun dan saya berasal dari etnik orang asli Temuan. Ya, jadi salah satu kelompok orang asli lah. Satu kampung Sungai Buah ni saya duduk di kampung Sungai Buah lebih kurang dah 40 lebih tahun lah. Asal kita masyarakat orang asli adalah masyarakat yang berasal daripada UKM pada tahun lebih kurang tahun 75 dulu, 73 itu kami dipindahkan ke kampung Sungai Buah ni lah. Masa tu perjalanan sini pun kata orang memang daif sekali lah. Masa jalan masuk kampung pun ada jalan balak. Memang tak ada. Jadi perpindahan yang tergesa-gesa tu menyebabkan pemindahan yang kata orang tu tak berapa terancang lah. Di mana asalnya pindahnya hanya membina pondok-pondok aja. Masa tu rumah-rumah lagi belum ada. Jadi lebih kurang 2-3 tahun lepas tu barulah dibina rumah-rumah yang berbentenkan melati ataupun macam rumah Felda. Masa tu lebih kurang daripada UKM ke sini lebih kurang 27 keluarga lah. Asal daripada UKM tu ada 50 lebih keluarga, tapi apabila pindahan tergesa-gesa tu masa
asalnya seperti di Dengkil sana, mana yang balik ke ulangan. Jadi ikut sejarahnya dulu, penempatan di UKM tu adalah hasil pada perpindahan batin-batin dulu daripada Jenderam ni. Kita ni memang asal Jenderam ni pindah ke kawasan penempatan UKM tu. Jadi fikir kat sana orang asli ni fikir mana yang boleh kata waktu mencari rezeki lah, sebab bergantung pada Sungai Langat, lepas tu dengan bandar situ. Jadi masa ni memang penempatan tu tak ada. Jadi lebih kurang 10 tahun, lebih kurang 20 tahun selepas tu itulah wujudnya UKM. Jadi selepas tu UKM beri laluan pada UKM lah untuk bina universiti sampai sekarang ni. Alhamdulillah, atas dasar mengenang budi, UKM telah mengangkat kampung asli Sungai Buah ni sebagai kampung angkat UKM, di mana UKM telah memberi laluan lah pada anak-anak masyarakat orang asli di sini untuk masuk UKM dengan keputusan yang layak lah. Contohnya kalau kata orang kita, keputusan tu memang layak, tetapi kita tidak bersaing dengan masyarakat cuma laluan khas. Itu alhamdulillah lah. Sebab itu ada juga program raya daripada UKM tu, masyarakat kami adalah di Pelawu, diraikan bersamalah. Hampir-hampir program-program resmi UKM yang melibatkan UKM, alhamdulillah masih ketua tu mengenang budi lah gitu. Alhamdulillah. Selain itu pula kampung asli buat masa ni asalnya sekarang ni alhamdulillah lebih kurang boleh katakan separuhnya adalah penganut agama Islam. Asal dulu 3 keluarga je, tapi alhamdulillah hidayah tu dapat. Jadi alhamdulillah boleh katakan sekarang ni dah ada, kata waktu ada 30 lebih keluarga daripada 50 lebih keluarga lah. Jadi keluarga baru dan lama lah. Jadi buat masa ni masyarakat orang asli yang kami lah generasi pelapisnya. Generasi yang sesudah tu saya rasa dah tak ada dah. Yang di kampung ni dah ramai yang dah meninggal lah. Yang paling tua pun saya rasa baru 2-3 tahun lepas meninggal. Jadi buat masa ni kata waktu sistem adat orang asli tu memang di kampung ni boleh katakan dah kurang diamalkan lah. Sebab ramai dah Muslim, jadi sistem tu jadi kebanyakan kita gunakan sistem JKK, tak ada lagi sistem adat tu kata orang tu bukan pupus, tapi kata orang tu yang bagi non Muslim masih kata orang tu bergantung pada sistem adat tu lah. Bagi yang Muslim dia dah ke agak hukum syariah semua ni, baik pasal nikah kahwin ke. Jadi boleh katakan hampir-hampir macam masyarakat orang Melayu kita lah. Selain juga dari segi pendidikan, alhamdulillah lah di kampung ni ada 2-3 orang yang lepas IPT, dan ada yang menjawab jawatan kerjaan, ada jadi guru, ada jadi akaun, ada DJ pun ada. Selain tu mana yang sebenarnya yang bekerja di swasta, kilang-kilang ataupun yang kerja kontrak yang sekitaran seperti landscape seperti di Genom, di Bandar Baru ni, di tempat nuklear atom ni. Jadi selain itu Putrajaya. Jadi itu adalah kata orang bidang-bidang. Dari segi pertanian pula, masa ni adalah tanam sawit. Tanam sawit, boleh katakan majoriti sawit lah. Yang dusun-dusun lain saya rasa ada sikit-sikit je lah. Dari segi pendidikan buat masa ni alhamdulillah lah. Kata orang tu daripada sokongan daripada Jaguar seperti tambang bas, bantuan-bantuan lain lah. Selain bantu yang Muslim pun dapat kita mohon daripada zakat lah. Contoh zakat seperti kata orang tu ada yang bantuan rumah atau bantuan makanan atau bantuan bulanan. Alhamdulillah daripada itu sokongan daripada agensi kerajaan lah. Dari segi pendidikan pun selain PTA, boleh katakan keciciran tu kurang lah. Sebab sekarang ni alhamdulillah walaupun ibu bapaknya tidak sekolah, tapi kesedaran tu untuk menghantar anak ke sekolah tu ada. Sebab apa? Ini kata satu fenomena
anak-anak yang tak nak sekolah pun jadi nak sekolah. Sebab apa? Sebab sekarang dunia menggunakan handset. Handset perlu dibaca. Jadi kat situ, jadi atas inisiatif mana yang tidak sekolah tu, sebagai tindakan lah kita sebagai komuniti kat sini, memang ada NGO yang mengadakan contohnya kelas kasih. Kelas kasih ni memang ada kan, sebelum COVID ni memang kita tiap-tiap minggu diadakan. Di mana kelas ni untuk SPM ke, untuk SR ke, PMR ke, untuk pelajaran, selain juga orang anak-anak yang tak pernah sekolah. Kita memberi peluang untuk pelajaran di mana alhamdulillah dalam sebulan je yang tak pernah pergi sekolah boleh membaca. Sebab kesungguhannya apabila itulah kata waktu motivasi dia, sebab dia nak gunakan handset dan itu dia terpaksa belajar juga. Jadi itu dia dah boleh tulis WhatsApp, dah boleh menjawab WhatsApp. Bermakna alhamdulillah lah, itu kata waktu motivasi. Jadi yang tak sekolah pun rasa ada semangat untuk belajar. Saya mesti nak tahu menulis, mesti nak tahu membaca, baru saya nak boleh balas WhatsApp. Jadi ini satu kata waktu bagus juga teknologi ni. Kata waktu ini saya kata ia salah satu motivasi. Kalau tidak, itu dia kata mungkin dia pergi sekolah rasa tak ada hala tuju, ke mana aku pergi. Jadi macam tu juga. So tak ada motivasi diri dia, tak ada. Jadi alhamdulillah dari itu saya kata satu perkembangan yang baik juga. Jadi selain itu juga, saya sebagai komuniti sini, saya mewujudkan satu badan kesenian lah. Orang asli ni memang suka yang ibu-ibu kesenian ni. Jadi saya dah membuat satu, kata orang tu, grup tarian sewang orang asli. Di mana saya rasa kalau kita tak ada buat, macam mana kita mengumpulkan belia-belia ni. Satu segi saya cuba kata orang tu, menghidupkan budaya yang hampir-hampir dilupakan. Jadi supaya benda tu kita dapat ketengahan di situ, kita cuba pula membuat hiburan orang asli ni, cuba diketengahkan media masa supaya orang luar pun boleh menikmati juga. Dan kita kata seni untuk kongsi bersama. Itu cara kami dulu. Tapi cara yang saya buat sekarang ialah di mana yang lama itu saya modernkan lagi supaya lebih menarik, lebih kata orang lebih sesuai. Contoh saya modernkannya, pertama saya masukkan elemen-elemen muzik moden. Contohnya saya masukkan bunyi unggah, contohnya lagu sewang lah. Lepas tu saya masukkan tarian, lepas dengan aksesori yang kata orang tu kita upgrade sikit lah daripada yang lama tu, baru sesuai. Selain daripada lirik lagu, kalau dulu kita dengan memuja-muja yang kita ubahkan supaya benda tu boleh diterima. Tu mana tidak kata tu kata tidak bertentangan dengan syarak lah. Itu lebih kurang saya macam pakaian juga. Kalau dulu tadi sewang dia orang pakai kembannya, kita dah upgrade dia pakai yang menutup aurat. Jadi kita buat persembahan, kita persembahkan sebagai kata hiburan dan hiburan dan kita memperkenalkan budaya. Kalau tidak kita kenal budaya kita rasa tak ada identiti. Identiti kita tu hilang lagi sebab kita tidak mewarisi ni. Kita warisi sekurang-kurangnya orang pernah dengar macam ni lagu orang asli, macam ni bilik orang asli, macam ni tarian orang asli. Itu yang saya cuba ketengahkan lah. Selain tu buat masa ni kampus Sungai Buah boleh katakan keluasan lebih kurang saya rasa lebih kurang 37 hektar adalah maksudnya. Mana yang meliputi daripada kampung asalnya sini, lepas tu di sebelah sana ada satu kampung asli lama, Sungai Buah lama daripada Kelebang dan Bukit Unggul. Yang sebelum masuk Bukit Unggul tu, itu adalah serpihan dan perpindahan daripada UKM tu. Itu ada sekitaran. Jadi dulu setiap kampung ni ada 2 batin dulu. Kalau di sini dulu ada 1 batin, di luar sana ada 1 batin. Dulu saya terlibat JKK, tapi saya dah terlibat, dengan surau je. Saya menjaga surau Al-Ikhlas, kampung orang asli sebagai pengurusi surau kat situ lah. Jadi kegiatan Islamiah tu atas saya lah, yang hubungan kata orang pasal keagamaan Islam itu atas saya lah. Jadi kat sini alhamdulillah itu aja lah. Tapi kalau di kampung sebelah sana dia pun ada Islam dan ada Kristian. Tapi alhamdulillah kat sini kita hanya ada
Islam je lah. Jadi dan selain daripada orang asli, agama orang asli asal lah. Segi integrasi dengan masyarakat kampung lah. Jadi orang asli di sini kita berjiran dengan kampung orang jauh kita, dan di sana orang jauh kita ada orang Minang dan ada orang Boyan. Jadi perhubungan tu alhamdulillah daripada dulu sampai kita baik lah. Jadi memang kita ada integrasi dia. Jadi sekarang ni jadi kata orang alhamdulillah lah, kalau kita biasanya ada tolong menolong ziarah-ziarah. Jadi hubungan memang kata orang baik lah. Tak adalah dulu respect orang asli tak mau campur, tapi alhamdulillah sekarang memang kata orang dengan kita buat kelas macam kelas kasih ke apa dia, anak-anak yang jiran semua datang juga. Selain itu kita buat tarawih pun dia pun datang juga. Jadi perhubungan itu alhamdulillah lah. Baiklah, kadang-kadang kita ada buat kenduri kahwin, ada buat kawalan. Jadi dia pun gunakan hemat kita untuk menjaga lalu lintas ke apa. Jadi alhamdulillah itu yang apa. Selain pergerakan itu, kita di sini pun adalah banyakkan ada yang mengatakan anggota rela sebenarnya. Itu anggota rela lah. Jadi ini salah satu kata waktu hemat kami untuk negara dan masyarakat. Jadi ramai alhamdulillah lah. Selain pada itu kita buat hemat rela, selain itu kita buat kadang-kadang pertandingan kampung kita pun salurkan apa yang perlu. Pertandingan kampung kita ada kebudayaan, kita highlight kebudayaan pada diorang. Ini kebudayaan orang asli. Jadi orang luar baru kampung asli, kampung Sungai Buah ni ada kebudayaan orang Jawa kita, ada kebudayaan orang Boyan kita. Dan yang uniknya dalam kampung-kampung pertandingan kampung ni ada kebudayaan orang asli. Jadi alhamdulillah lah, kampung inovasi, kampung Sungai Buah menang Johan. Itu pencapaian tinggi lah Sungai Buah Johan. Sebab sumbangan kita orang dan sumbangan JKK dan sebelah kita sumbangan dari segi kebudayaan. Jadi permarkahan tu kampung lain, walau sebelum kampung tak ada yang orang asli tu, ada hanya kampung ni. Itu kata orang satu kelebihan pada kampung Sungai Buah lah. Selain itu juga saya mewujudkan sini satu kumpulan yang saya kata tu kumpulan kebudayaan, di mana dipanggil kumpulan Gentak Balai. Gentak Balai ni sebenarnya kita mempersembahkan lagu-lagu seo-seo orang asli, dan alhamdulillah kita dah buat rakaman, kita dah ada disiarkan di ICFM lah. Dan alhamdulillah saya rasa ada 3 event besar yang telah kami ditawarkan. Pertama sekali di International Festival Johor Bahru, di mana kita telah berkolaborasi dengan masyarakat orang asli Australia. Jadi yang kumpulan kami ni Untak Balai telah mewakili untuk Malaysia. Jadi alhamdulillah lah, satu kata itulah pencapaian. Kedua, kita pernah buat event di PWTC sebelum PRU 13 tu. Jadi masa tu kita udah bawa Brigade Seni KDN Putrajaya. Jadi saya pun telah membawa kumpulan Gentak Balai ni untuk dipersembahkan di red carpet. Dan ketiga, di masa tu timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi. Saya rasa 2 kali. Satu kali lagi di Marriott Hotel Putrajaya. Satu di PWC dan ketiga kita ada buat persembahan melalui KKN di Jostown Festival. Saya rasa tahun lepas, 2 tahun lepas di Jostown Festival, di mana saya telah membawa satu grup ni untuk persembahan untuk festival tu. Dan yang terbaru sekali adalah program JAIS di Shah Alam untuk menghargai kecemerlangan orang-orang asli dalam Islam dan hari kecemerlangan lah. Jadi alhamdulillah kumpulan Gentak Balai telah dijemput hadir untuk buat persembahan lah. Jadi itu yang kata orang kegiatan kami yang baru lah buat masa ni. Selepas PKP ni memang saya rasa tak adalah, memang perlu event-event yang macam tu tidak masih tak dibenarkan. Alhamdulillah kalau ada rezeki yang lain insya-Allah. Jalan temuan, jalan penuh kenangan. Moga paparan ini memberi manfaat. Terima kasih dan moga kita jumpa lagi.